Okey, Syed, baca yang ke-29. Syed boleh baca yang 29 tu. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas. Okey, minta maaf, Ustaz. Saya tak buka mic tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi masyayikina wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Ardu mafatihu khazainil ardi alaihi sallallahu alaihi wasallam. عرض مفاتيح خزائن الأرض عليه صلى الله عليه وسلم فمنها أن الله عز وجل عرض عليه مفاتيح كنوز الأرض وخيره بين أن يكون ملكا أو نبيا عبدا فاستشار جبريل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع فقال له نبيا عبدا أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت دعوت الله وإذا شبعت شكرت الله قصد صلى الله عليه وسلم أن يكون مشغولا بالله في طوري طوري شدة Asyiddati wal wakha'i في apa Ustaz? fi tawrai di dua keadaan. Oh, Tauraiya Ustaz. Ia terbalik bawah Ustaz. Tauraish. Tersilap saya dia asalnya ada nun, tawrain, tapi dibuang tu kerana nak idafahkan kepada syiddah, keadaan syiddah dan wakha. Sebab kaedah dalam bahasa Arab selalunya bila kita nak idafah, ada perkataan tu ada nun, kemudian kita nak idafahkan kepada perkataan yang kita nak jadikan dia mudhaf ilaih tu, jadi kita buang nun tu. Jadi asalnya fi tawrain, boleh buang nun tu jadi tawrain asyiddati wal wakha. Okey. Fi Tauraish shiddati wal rakha wan ni'mati wal bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kunci-kunci khazanah bumi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-29 maksudnya daripadanya bahawasanya Allah Azza wa Jalla menawarkan kepadanya kunci-kunci khazanah bumi dan baginda diberi pilihan antara menjadi seorang raja dengan seorang nabi lagi hamba. Maka baginda meminta nasihat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka ia menasihatkan supaya merendahkan diri. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, seorang nabi lagi hamba, aku berlapar sehari dan kenyang sehari. Maka apabila aku lapar, nescaya aku berdoa kepada Allah, dan sekiranya aku kenyang, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan supaya sentiasa sibuk dengan mengingati Allah dalam keadaan susah dan senang, dan ketika dalam keadaan nikmat dan bala. Sini yang saya ingat daripada guru kami Syekh Usama Sa'id Al-Mansi, anak murid kepada Syekh Muhammad Alawi Al-Makki, muhaddis Makkah, dia beritahu kehidupan Nabi SAW ni ikhtiari, la ittirari. Kehidupan Nabi SAW ni ikhtiari, la ittirari, maksudnya dia berbentuk pilihan. Maksudnya Nabi SAW yang meminta untuk hidup dalam keadaan sederhana, cukup-cukup makan, sehari dia berlapar, jadi sehari dia berlapar, sehari dia kenyang. Kalau dia lapar, dia akan mohon kepada Allah Ta'ala
dan sekiranya dia kenyang dia memuji Allah Ta'ala. Jadi kita jangan menyangka bahawasanya Nabi SAW ni miskin ataupun dia orang miskin. Tak, dia sebenarnya dia daripada keturunan yang baik-baik, keturunan bangsawan, keturunan orang-orang yang pangkat, darjat dan pangkat dia tinggi dalam masyarakat. Jadi, tapi Nabi SAW dia memilih untuk merendahkan diri. Bila dia kira balik, mas kahwin yang diberikan Nabi SAW untuk Sayyidah Khadijah dikatakan jutaan. Saya tak ingat berapa uqiyah tu yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah, tapi kalau nak ditukar, nak diubah kepada bentuk nilai zaman sekarang ni, boleh jadi jutaan. Dan Nabi SAW setiap kali berlaku peperangan, jadi dia akan simpan untuk ahli keluarga dia, kata barang makanan, mungkin harta dalam masa untuk tempoh setahun. Jadi banyaklah untuk tempoh setahun, kata makanan asasi apa semua. Tapi Nabi SAW dia simpan bukan untuk diri dia, tapi dia simpan untuk ahli keluarga dia. Tapi apabila datang orang berhajat, orang meminta-minta, dibagi semua, tak cukup sebulan dua dah habis. Dan sini antara yang kita boleh ambil poin kat sini adalah kelebihan belapar. Betul. Kelebihan belapar ni banyak disebut dalam kitab-kitab ulama, antaranya kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Banyaklah kelebihan belapar ni. Betul, cukuplah kelebihan belapar ni dia menyebabkan kita seolah orang yang terjaga. Akal kita berfungsi dengan baik, badan kita pun orang kata selesa, senang. Senang sini maksudnya mudah untuk buat ibadah, buat amal soleh. Ataupun kalau bila perut dah terlampau kenyang, jadi fikiran akan kata shutdown lah, tutup. Nak semayang susah, nak melakukan ibadah susah. Jadi kelebihan belapar ni banyak. Antaranya selain daripada kita rasa lapar kat diri sendiri tu, kita memikirkan tentang penderitaan orang lain. Jadi pentinglah untuk kita berlapar. Terutama kita jangan tinggal lah puasa Isnin dan Khamis. Ada kajian yang mengatakan zaman sekarang ni seseorang yang berpuasa seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, dia akan terhindar daripada penyakit kanser. Jadi puasa ni ataupun kita berlapar ni, dia seolah kita melakukan suatu pembedahan, tapi tanpa kita melakukan suatu pembedahan kepada badan. Maksudnya kita setting balik badan kita, bagi dia maksudnya bagi dia balik, dia refresh balik badan kita. Dia seolah macam buat pembedahan dalam kan, bila kita puasa kan, tanpa kita melakukan pembedahan. Dia pembedahan tapi tanpa memerlukan untuk kita nak kena potong sini, potong sana, koyak sini, koyak sana, so kena jahit. Semua tu adalah dalam pembedahan kan. Bahkan pembedahan zaman sekarang ni 5,000, 10,000, ada yang sampai orang kata apa, boleh jadi 100,000 kan. Betul ke Syuaib? Lebih lagi Ustaz. Jadi bila kita puasa seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu seolah macam pembedahan kepada badan kita. Puasa seminggu sekali ataupun dalam seminggu tu 2 kali kan, mengelakkan kita daripada penyakit kanser. Jadi istilah bahasa Arab dia apa? Saya tak ingat bahasa Arab dia, tapi dia beritahu dia seolah pembedahan tanpa pembedahan.
Maksudnya pembedahan yang pertama, dia pembedahan maksudnya dia setting balik kita, keluarkan toksik apa semua, lemak-lemak yang berlebihan, tanpa melakukan pembedahan yang sebenar, yang perlukan kos tinggi, yang perlukan potong sini, potong sana, jahit sini. Jadi kata, wah, penderitaan kita rasa lapar sikit tu berbaloi dibandingkan dengan pembedahan yang sebenar. Ya, subhanallah. Jadi kata kaedah yang Syekh Usama Sa'id Mansi beritahu, kehidupan Nabi SAW ni ikhtiyari, la iktirari. Tersilap tu dinyatakan dalam kitab Syifa sini dan kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan Nabi SAW yang antaranya ulama sebut, antara Syekh Yusri Jabr dan ada ulama lain yang beritahu, antara disebut juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW ditawarkan maksudnya gunung ganang, bukit bukau tu untuk menjadi emas. Faham tak? Bukit bukau, gunung-gunung tu jadi emas. Diberikan kepada Nabi SAW. Jadi kalau benda tu berlaku, maksudnya Nabi tak ada siapa yang boleh jadi lebih kaya daripada Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW dia nak kaya dengan Allah Ta'ala. Dia bukan nak jadi kaya dengan mengharapkan makhluk. Dan itulah kekayaan yang sebenar, iaitu kita kaya dengan Allah Ta'ala. Siapa yang kaya dengan Allah Ta'ala, maka dia akan selamanya kaya. Siapa yang kaya dengan makhluk, maka dia selamanya dia miskin, fakir. Sebab dia mengharap dengan yang fana. Jadi tapi kalau kita dapat peluang macam tu, bukan bukit bukau ataupun gunung ganang tau. Kalau boleh, setiap benda yang kita sentuh tu nak jadikan emas. Macam ada cerita dongeng tu. Jadi kalau sentuh apa-apa, semua nak jadikan emas. Sampai yang sentuh anak zuriat dia pun jadi emas kan. Tamak punya pasal. Tahu tak cerita tu? Cerita Tak tahu Ustaz. okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah. Ustaz sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Syahid, suara pecah-pecah lah. Oh, suara saya pecah Ustaz. Kita lagi Ustaz, suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Zam dengan Tuan Naki, suara saya pecah ke? Macam bunyi Jadi jelas suara saya. Suara saya jelas. Ni okey, jelas. jelas Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Risaluhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa minha أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم بخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لما كذبوا عوجل مكذبهم. Nabi SAW diutuskan sebagai rahmat bagi sekalian alam.
yang ke-30 maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala mengutuskannya sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka Allah Ta'ala memberi peluang masa bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam yang melakukan maksiat dan tidak segera menghukum mereka. Ini berbeza dengan apa yang berlaku kepada para nabi yang terdahulu kerana mereka ketika mana para nabi didustakan oleh mereka, maka mereka segera akan dihukum. Sini yang seperti mana yang sini kita ada bahas pada kelas-kelas yang lepas. Umat Nabi SAW terbahagi kepada 3. Yang pertama umat dakwah. Maksud umat dakwah ni, umat dakwah ni maksudnya semua manusia, seluruh manusia yang beriman dengan yang tidak beriman. Maksudnya orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, Buddha, Atheist. Siapa lagi ya? Geng-geng konspirasi, anti vaksin semualah. termasuk dalam umat Nabi SAW. Jadi dipanggil apa? Umat dakwah. Yang kedua adalah umat apa? Umat istijabah. Istijabah ni maksudnya menjawab ataupun menyahut seruan Nabi SAW. Iaitu orang yang beriman lah, orang Islam saja. Jadi skop ni lagi kecil lah. Jadi orang beriman sini termasuklah orang yang taat, orang yang maksudnya dalam istijabah ni orang beriman tapi mungkin dia taat ataupun mungkin tak taat lah. Mungkin dia termasuk di kalangan umat Nabi SAW yang melakukan kesalahan dan maksiat lah. Macam ni. Jadi umat kat sini mungkin dia termasuk dalam umat apa? Istijabah. Dia mungkin Islam, beriman tapi dia buat maksiat. Dia masih ada lagi umat istijabah. Dan last sekali, level yang paling tinggi sekali adalah umat apa? Ittiba'. Ittiba' ni maksudnya mengikuti ataupun betul-betul mengikuti ajaran Allah dan Rasul, ikut ajaran Nabi SAW, ikut patuh syariat dan sunnah Nabi SAW. Jadi ini kita nak, kalau boleh, nak stay dalam kalangan umat istijabah dan minta Allah Ta'ala pilih dengan rahmat dia dan kelebihan dia menjadi umat ittiba'. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sini pertama kat sini rasanya dia umat istijabah lah, bukanlah umat ittiba'. Jadi di sini Allahumma shalli ala jadi sini dia adalah umat istijabah, bukan umat ittiba'. Allah. Okey, kita baca seterusnya. Rasanya macam Ustaz, yang dalam konteks hadis ni umat istijabah saja Ustaz. Kalau ikut ta'rifan memang umat istijabah lah. Sebab nak kata umat dakwah tak, sebab dia sebab ini skop dia lagi kecil kan. Mereka adalah yang menyahut suruhan Nabi SAW, yang menerima dakwah Nabi SAW. Jadi dia orang beriman lah, orang Islam. Sama ada dia mentaati perintah Allah ataupun tidak lah. Tapi nak kata dia umat ittiba' tak boleh juga, sebab dia di kalangan ahli maksiat. Di sini Nabi SAW beritahu, iddakhartu syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Aku menyimpan syafaat aku bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar. Faman lam yu'min biha falaysa min ahliha.
Bahawa siapa yang tidak beriman dengan syafaat ni, maka dia tidak akan menjadi sebahagian daripada ahlinya. Ha. Jadi umat-umat selain daripada tu, umat-umat yang terdahulu ni memang dahsyat kan, bila mereka kufur dengan Allah Ta'ala, bila mereka melakukan maksiat, jadi mereka serta-merta akan dibalas masa tu juga. Dulu guru kami beritahu kaum Bani Israel, bila sesiapa melakukan dosa secara bersembunyi, maka dia akan ditulis dalam pintu depan rumah dia tu, si fulan melakukan dosa sekian-sekian. Faham tak? Si fulan melakukan dosa sekian-sekian. Tulis kat pintu tu. Sehinggalah dia bertaubat, maka akan hilang tulisan tu. Jadi wallahualam, berita ni adalah saya tak jumpa lagi sampai sekarang. Tak tahu di Israeliat ke, hadis ke, saya tak tahu. Tapi saya ingat daripada Google disebut macam tu lah. Berbanding dengan umat Nabi SAW, mereka ditangguhkan azab, bahkan diberikan syafaat. Allah Ta'ala tutup keaiban mereka di dunia, tak kantoikan mereka, tak viralkan mereka. Kemudian ke akhirat nanti Allah Ta'ala bagi keizinan Nabi SAW untuk bagi syafaat kepada mereka. Jadi subhanallah, dia kata rahmat ke atas rahmat untuk umat Nabi SAW. Allah. Sini ada satu poin penting dia beritahu. Allah SWT telah menghiasi Nabi SAW dengan hiasan rahmah. Maka dia rahmat bagi sekalian alam. Dia rahmat bagi orang beriman dengan memberi hidayah kepada mereka. Rahmat bagi orang munafik dengan mereka tak diancam dengan apa-apa ancaman bahaya atau membunuh. Rahmat bagi orang kafir, maka orang kafir ni tak ada azab serta-merta. Jadi dulu kaum Bani Israel atau sesiapa yang tak nak beriman dengan Allah akan diangkat gunung ke atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqahum at-tur. Diangkat gunung Tur tu. Gunung Sinai ke apa? Nak beriman ke tak nak? Nak beriman ke tak nak? Tak nak beriman, hentak. Jadi Nabi SAW ni rahmat kepada sekalian alam ni dengan 3 perkara. Rahmat bagi orang beriman adalah memberi hidayah, memberi Islam kepada kita. Rahmat bagi orang munafik dengan maksudnya mereka selamat, aman daripada ancaman bahaya ataupun dibunuh. Tapi bagi orang kafir ditangguhkan azab. Maksudnya pada zaman Nabi SAW dan seterusnya, ditangguhkan azab dan akibat sehinggalah hari kiamat. Itu pun tak bersyukur, masih lagi kutuk Nabi SAW, masih lagi buat dajjal terhadap Islam. Okey, Syed, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam. Wa amma akhlaqu wa fi hilmihi wa afwihi wa safhihi wa sabrihi wa syukrihi wa linihi fillahi. Wa annahu lam yaghdab li nafsihi wa annahu jaa'a bi itmami makarimil akhlaqi
وما نقل من خشوعه وخضوعه وتبتله وتواضعه في مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه وجميل عشرته وكمال خليقته وحسن سجيته ونصحه لأمته وحرصه على إيمان عشيرته وقيامه بأعباء رسالته في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وما لقته من أذى قومه وغيرهم في وطنه وقربته فبعض هذه المناقب موجودة في كتاب الله وكتب شمائله. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-31. Maksudnya, adapun sifat akhlaknya contohnya tidak cepat marah, al-hilm. Al-hilm. Nah, Al-Halim ataupun Al-Hilm satu sifat yang maksudnya apa? Tidak cepat marah dan tidak cepat menghukum ataupun membalas dalam keadaan mampu. Jadi kalau kita ni cepat orang marah, cepat marah, lepas tu kita cepat membalas, jadi kita tak bersifat dengan sifat Al-Hilm. Dan siapa yang bersifat dengan sifat Al-Hilm, maka dia telah mendapat satu kemuliaan yang besar, satu akhlak yang besar yang terpuji. Tapi faedah daripada para ulama, setiap orang yang halim pasti akan hilang juga kesabaran dia, melainkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW setiap kali orang marah dia, mengherdik dia, mencaci dia, maka dia akan bertambah hilm dia, bertambah sifat hilm tu. Adapun setiap orang yang selain Nabi SAW yang bersifat dengan sifat Al-Halim, makin lama makin berkurang. Faham tak? Maksud kita macam ada seorang tu penyabar, tak cepat marah, orang kenakan dia, cakap dia macam-macam, sabar. Tapi sabar dia sebagai orang biasa mungkin ada had lah. Sampai satu tahap yang dah melampau tu, tu yang bahaya tu. Tu ulama kita tahu, ihzaru min batshil halimi idza ghadab. Berwaspadalah, hati-hatilah dengan orang yang bersifat halim ni kalau dia dah marah. Ada setengah orang tu dia jangan marah, bersabar kan. Tapi kalau tiba-tiba dia marah, dia jadi 2 ataupun triple, 3 kali ganda daripada seseorang yang selalu marah. Macam ada seorang ni dia selalu baran kan, marah. Tak ada angin, tak ada ribut, nak marah je. Jadi kita biasalah tengok dia marah. Tapi ada seorang ni jarang kita tengok marah. Mungkin setahun sekali ke, 10 tahun sekali ke. Tapi kalau dia marah, subhanallah. Bahaya. Pernah nampak? Apa dia kata? Ihzaru min batshil halimi idza ghadab. Boleh Ustaz tulis Ustaz? Boleh Ustaz type kan yang perkataan tu? Menarik juga. Nanti saya cari balik dia punya, perkataan dia. Okey, faham lah Al-Hilm ni. Jadi kita minta Allah SWT bagi kita akhlak yang terpuji, antaranya sifat Al-Halim ni lah. Tapi orang kata tak tidak menjadi satu kesalahan kalau kita marah untuk menjaga air muka kita. Imam Syafi'i bagi tahu, man istughdib falam yaghdab fahuwa himaran. Bahawa siapa yang orang habis maki, mencaci dia, lepas tu dia tak marah, maka dia seolah macam keldai lah, buat bodoh. Mungkin lah kita boleh sabar 5-10 kali ke. Ada kadang-kadang tu kena jaga juga lah air muka kita.
jadi macam kayu tunggul. So kita kena bagi tahu orang lain kena apa, kalau tak nak respect kita pun sekurang-kurangnya jaga apa, jaga akhlak, jangan menyakiti dengan mulut. Sisa Jadi sambung Ustaz. antara yang Sisa teruskan. antara yang saya ingat dulu pernah dengar ceramah Ustaz Nazrul Hafizahullah, Hafizullah ta'ala. cerita tentang Hilmu Muawiyah. Dulu Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, dia pernah karang satu kitab tentang Fadail Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan kita boleh baca kitab tu nanti. Satu jilid besar sini. Jadi Imam Nasa'i dikatakan dia masuk kat Syam dan orang Syam suka kepada Sayyidina Muawiyah. Jadi dikatakan itu antara penyebab dia apa? Penyebab yang menyebabkan dia bergaduh dengan ramai orang dan mungkin itu adalah penyebab kematian dia. Jadi orang minta dia supaya buatlah kitab yang mengumpulkan fadilat-fadilat Sayyidina Muawiyah. Jadi tak ada. Ada satu hadis tu cerita tentang Sayyidina Muawiyah ni, yang Nabi SAW dah panggil dia dekat 3 kali. Jadi Sayyidina Muawiyah setiap kali dipanggil maka dia beritahu dia tengah makan. Jadi Nabi SAW beritahu last sekali, la ashba'allahu batnah. La ashba'allahu batnah maksudnya apa? Seolah macam dia ni takkan kenyang lah selama-lamanya. Jadi itulah dikatakan Sayyidina Muawiyah ni makan banyak. Rasa saya kalau saya sendiri tak percayalah. Bukan tak percaya, suka percaya. Macam satu ekor kambing tu dia boleh makan seorang. Okay. Jadi Sayyidina Muawiyah, dia antara kelebihan dia adalah dia adalah penulis wahyu Nabi SAW. Dan dia adalah yang membuka kota Syam. Jadi semua kota Syam dan ahli Syam, semua pahala-pahala kebaikan dalam Islam semua kembali kepada Sayyidina Muawiyah. Dan dalam pemerintahan Sayyidina Muawiyah, dia adalah pemerintahan yang penuh dengan kedamaian dan aman. Selepas zaman fitnah pada zaman Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Tapi bila nak bandingkan Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali lah yang paling afdal, kerana dia golongan apa? Orang yang pertama yang beriman di kalangan lelaki ataupun kanak-kanak secara umum. Anak saudara Nabi SAW, menantu Nabi SAW. Nabi SAW beritahu, darjat kamu dinisbahkan kepada Nabi SAW seperti darjat Nabi Harun alaihissalam kepada Nabi Musa. Dia panglima perang, dia sahabat yang alim. Kita tahu semua sahabat ni bukan alim. Syuaib dan semua tahu kan, para sahabat radhiyallahu alaihim bukan kesemua mereka di kalangan ulama. Jadi ada yang pandai, sahabat pandai mengaji, Nabi SAW beritahu pergi kepada sahabat ni dalam belajar Quran. Pandai ilmu faraid, pergi kepada sahabat ni. Dan ada banyak sahabat, contohnya di kalangan golongan Ansar, pandai bercucuk tanam. Golongan Muhajirin banyak meniaga. Jadi bukan semua sahabat ni yang alim, maksud yang boleh memberi fatwa, tetapi yang boleh fatwa ni antaranya Sayyidina Ali lah. Jadi Sayyidina Ali secara mutlaknya lebih
afdal dan lebih baik daripada Sayyidina Muawiyah, tapi tanpa kita menghina ataupun mengata yang bukan-bukan terhadap Sayyidina Muawiyah. Sebab ada yang zaman sekarang ni ada yang mengutuk Sayyidina Muawiyah dengan Allah SWT dengan perkataan-perkataan yang tak baik faham tak? Yang ulama sebut pergaduhan antara para sahabat, biar urusan mereka kita serah kepada Allah Ta'ala. Dan ulama sebut kabshani tanadaha, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ni seolah dua kambing yang bertanduk dan sedang bergaduh. Sedangkan kita ni tikus je, kucing mana, kalau kita masuk campur dalam pergaduhan tu, silap-silap kita yang hancur. Pernah ada satu riwayat, riwayat ni yang saya ingat dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Imam Al-Qustalani, antara orang yang mensyarahkan Sahih Imam Bukhari. Dia beritahu Sayyidina Muawiyah ni dia duduk belakang Nabi SAW, dan Nabi SAW, Sayyidina Muawiyah badannya agak besar lah, mungkin perut dia boroi. Ni satu riwayat lain selain daripada riwayat la ashba'allahu batnan, maksudnya kamu tak akan lapar, kamu tak akan kenyang selamanya. Ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Muawiyah duduk belakang Nabi SAW, jadi terasalah perut buncit tu. Jadi Nabi SAW dia doa, Nabi SAW tanya apa benda ni, maksudnya terasalah perut tu. Jadi Sayyidina Muawiyah beritahu batni, perut aku wahai Rasulullah SAW. Dia bisa berkata Allahumma mla'hu ilman wa hilma. Apa? Allahumma mla'hu ilman wa hilma. Ya Allah, penuhkanlah, kata Sayyidina Ali ni, ataupun mungkin isyarat kepada perut tu, penuhilah dia dengan ilmu dan hilm, dengan sifat hilmi. Jadi Nabi SAW doa secara khusus kepada Muawiyah supaya diri dia ataupun perut dia tu dipenuhi dengan ilmu dan sifat al-halim. Sebab itulah dikatakan ada satu kitab namanya Hilmu Muawiyah, sifat Hilm Muawiyah. Masa tu lah saya pernah dengar Ustaz Nazrul Hafizahullah, dia cerita Muawiyah ni pernah ada seorang yang anti dia datang, kemudian dia mengutuklah Sayyidina Muawiyah macam-macam dengan pelbagai caci maki semua. Antara yang paling teruk tu, ataupun yang paling teruk sekali beritahu, punggung mak engkau besar. Punggung mak engkau besar. Ni Syuaib dengar tak? Subhanallah. Teruk sangat Ustaz. Kalau kita ikat kat pokok tu, pinjam sewa lori. Subhanallah. Jadi Sayyidina Muawiyah bagi tahu dia bukan macam kita lah. Jadi dia bagi tahu sebab itulah ayah aku suka. Apa sebab? Sebab itulah ayah aku suka, faham tak? Jadi ini sifat al-halimah, Hilm Muawiyah. Saya kena cari lah kitab tu, search kat internet. Dia sifat al-halim ni memang luar biasa lah. Jadi Nabi SAW bila doa khusus kepada Sayyidina Muawiyah ni, jadi itulah satu benda yang besar. Betul tak? Kita ni bukan di kalangan sahabat, bukan di kalangan tabi'in, tak dapat jadi penulis wahyu. Lepas tu bukan
tak dapat doa yang khusus macam Sayyidina Muawiyah. Tak payah kutuk-kutuk lah Sayyidina Muawiyah. Biar urusan Sayyidina Muawiyah yang sekarang ni serah kepada Allah Ta'ala. Ingat yang Allah sebut apa? Kabshani tanadaha. Dua kambing yang saling bergaduh. Kita ni yang kerdil ni semut ke tikus ke, kalau masuk dalam pergaduhan tu kita akan hancur. Faham tak? Jadi lebih baik kita duduk sebalik tabir. Tengok. Tak payah nak kecoh-kecoh, tak payah nak risaukan masalah tu, risaukan diri kau ni. Dua orang tu, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ni, insyaAllah confirm masuk syurga. Engkau ni kat mana tu? Okey, sambung. Sayyidina Muawiyah tu antara yang dijanjikan syurga Ustaz kan? Tak adalah. Dia bukan termasuk dalam kalangan 10 tu lah. Kalangan 10 yang dijamin masuk syurga. Tapi maksudnya dia di kalangan para sahabat yang banyak kelebihan lah. Yang macam Ustaz beritahu kelas lepas tu, selain daripada 10 tu ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang dijanjikan syurga tapi secara berasingan. Adakah Sayyidina Muawiyah termasuk Ustaz? Wallahualam, secara khususnya saya tak tahu lagi. Wallahualam. Ada pun memang ada kisah-kisah sahabat yang lain bila dia masuk ke masjid. Jadi Nabi SAW akan isyaratkan si fulan di kalangan ahli syurga. Si fulan di kalangan ahli syurga. Jadi sahabat-sahabat akan selidik amal ibadah dia, apa yang dia buat. Kiranya lebih baik kalau mengenai sejarah Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ni, apa yang berlaku di antara mereka tu kita tak kaji mendalam lah Ustaz kan? Tak digalakkan lah Ustaz kan? Kaji boleh, membaca boleh, dan kita mendalami masalah tu boleh, tapi kita jangan menghina mana-mana sahabat, termasuk Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah memang kena teruk lah, sebab dia antara dia sahabat yang mengatakan yang dia menuntut darah Sayyidina Osman, siapa yang membunuh Sayyidina Osman. Tapi malangnya bukan maksudnya malangnya, maksudnya tapi yang peliknya bila Sayyidina Muawiyah dia dah memegang tumpuk pemerintahan, dah jadi Perdana Menteri macam zaman sekarang, dia tak menuntut pun darah Sayyidina Osman. Faham tak? Sayyidina Ali bila jadi khalifah, dia beritahu yang dia tak nak menuntut darah pembunuh Sayyidina Osman. Sebab apa? Masa tu keadaan fitnah. Jadi dia tak nak keruhkan lagi keadaan. Faham tak? Yang datang nak bunuh Sayyidina Osman ni 500, 700, 1000 orang. Faham tak? Kemudian orang tu hilang, lesak. Jadi tak tahu mana orang yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Ali kalau boleh dia nak redakan keadaan fitnah tu, kemudian selidik balik, cari balik siapa pembunuh dia. Faham tak? Sebab tu macam zaman sekarang ni, macam tu juga yang berlaku. Bila kita jadi pembangkang, kita akan sedap, kita akan bangkang macam-macam. Faham tak? Tapi bila kita jadi pemerintah, situasi dia lain. Faham tak? Faham Ustaz. Contohnya dia jadi pembangkang, dia membangkang sesuatu. Dan dia cakap kalau dia akan jadi Perdana Menteri, dia akan buat benda tu. Tiba-tiba dah berkuasa dan sebagainya, benda yang dia bangkang tu dan dia janji nak buat benda lain, dia tak buat pun. Betul Ustaz. Ini memang selalu berubah lah. Yang tak berubah kita Allah dan Rasul, kita ni tak berubah lah. Allah.
Masya-Allah. Betul, dalam politik, kawan kau hari ni boleh jadi musuh kau akan datang, dan kawan kau, musuh kau sekarang ni boleh jadi kawan kau pada masa akan datang. Itu yang penting tu. Kalau faham kaedah ni takkan pening. Lompatlah 1000 kali daripada parti mana. Saya dah tak ada kot. Dah habis baca belum? Belum eh? Belum Ustaz, saya sambung Ustaz. Sama-sama. Okay, maksudnya di satu maksudnya ada pun sifat akhlaknya, bismillahirrahmanirrahim. Di satu maksudnya ada pun sifat akhlaknya, contohnya tidak cepat marah, al-hilm. H-I-L-M. Al-hilm, berpaling dari kesalahan orang lain. As-sah, pengampun, penyabar, selalu bersyukur, berlemah lembut. As-saf, As-saf, pengampun, penyabar, selalu bersyukur, berlemah lembut di dalam berdakwah kepada Allah, tidak marah kerana dirinya, dan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Dan apa yang diberitakan dari segi sifat khusyuknya, khudu'nya, bersusah payahnya, tawaduknya dalam soal makan, minum, tempat tinggalnya, dan keindahan akhlaknya ketika bergaul dengan makhluk, kemuliaan dan ketikaan akhlaknya, dan nasihat yang baik yang disampaikan pada umatnya, dan perhatian terhadap iman ahli keluarganya, dan sifat bertanggungjawab dalam menyampaikan risalahnya, dalam memenangkan agama Allah Ta'ala dan meninggikan kalimahnya. Kesakitan derita yang diterimanya dari kaumnya di tanah air dan ketika musafir. Maka sekalian ini telah termaktub dalam kitab Allah dan syama'ilnya sallallahu alaihi wasallam. Sini ada yang disebut oleh para ulama sifat syukur. Sifat syukur kepada Allah Ta'ala ni ada dua lah. Satu yang pertama kita sebut dengan sebut Alhamdulillah, kita memuji Allah. Satu lagi dengan perbuatan lah. Dan setelah ulama sebut sarfu jami'i ma an'ama Allah Subhanahu Wa Ta'ala di ta'atillah. Maksudnya kita menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk kita berkhidmat ataupun taat kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi kita nikmat kesihatan, kita guna untuk beribadah ke Allah. Allah bagi kita rumah, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita boleh pergi masjid, pergi surau, majlis zikir, menuntut ilmu. Jadi kata apa? Sarfu jami'i ma an'ama Allah Subhanahu Wa Ta'ala li ta'atillah. Jadi kita maksudnya tak memadai saja hanya dengan bersyukur. Lepas tu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni kita tak guna sebaiknya untuk mentaati perintah Allah. Jadi kita seolah kufur nikmat. Okey, sini Allah SWT yang kaedah yang biasa ulama bagi tahu, antaranya Syekh Ahmad Al-Haji. Syekh Ahmad Al-Haji. Sini disebut kullu khuluqin sani lahu tarafai naqid. Boleh tulis kullu khuluqin sani lahu tarafai naqid. Maksudnya setiap akhlak yang terpuji dia ada dua naqid. Naqid apa, Syuaib? Ada kamus tak? Naqid ni dia punya opposite ke? Dia punya lawan dia. Oh, naqid. Saya tulis sikit lah. Kullu apa? Kullu khuluqin sani lahu tarafai naqid. Okey, ada nampak tak? Okey, sini maksudnya kullu khuluqin sani lahu tarafai naqid. Setiap akhlak yang terpuji maka dia ada dua opposite. Contoh yang mudah macam
sifat pemberani, berani. Jadi opposite dia pertama yang terlalu berani. Kata berani tak bertempat, melampau-lampau berani dia. Yang kedua adalah pengecut. Ni kira kata pengecut. Jadi kalau berani sangat, terlampau berani sangat, tak bertempat, ni masalah juga. Dan kalau dia pengecut, penakut, ni masalah juga. Jadi orang kata sifat yang terpuji adalah tengah-tengah. Berani kerana benar, berani kerana apa, nak menuntut hak, berani bertempat. Faham? Faham Ustaz? Jadi permulaan sifat yang terpuji iaitu pemberani ni, dia adalah tengah di antara dua ni. Satu orang kata bagus sangat, tapi masalahnya tak kena juga pada tempat dan masa dia. Satu lagi teruk sangat. Jadi dia tengah-tengah. Jadi sifat pemberani yang tengah-tengah ni adalah awal sifat terpuji tu. Dia masih lagi level pertama. Yang atas sekali, yang mencapai kemuncak ketinggian sifat berani adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sifat-sifat lain. Macam sifat marah kan, sifat marah. Sifat marah ni yang betul-betul bagus adalah marah kerana Allah dan Rasul, iaitu tengah-tengah. Dia mempunyai dua opposite kan. Satu yang marah sangat. Dia ni kerja marah. Tak ada ribut, tak ada angin, nak marah kan. Dia memang baran. Cakap sikit marah. Satu lagi sifat opposite yang lain tak marah langsung. Dia jenis cool je. Buatlah apa-apa. Dia takkan marah. Jadi yang tengah-tengah adalah marah kerana Allah dan Rasul. Apabila dilanggar hukum-hukum Allah. Faham? Jadi macam tu juga dengan sifat-sifat lain. Jadi Nabi SAW, dia adalah orang paling berani. Bila berlaku satu bala bencana atau musibah, maka Nabi SAW akan orang pertama yang pergi cek. Kemudian sahabat baru nak cek, Nabi SAW dah balik daripada tempat tu. Dia beritahu, lan tura'u, tak perlu risau, tak perlu takut. Dia dah pergi tengok dah. So sahabat sebut, kunna idza ishtadda al-watis ihtamaina bi Rasulillah. Kunna idza ishtadda al-watis ihtamaina bi Rasulillah. Apabila peperangan dah jadi kata hangat, panas, keadaan perang dah kata apa? Dah dahsyat. Jadi dia orang akan berlindung dengan Nabi SAW. Seolah Nabi SAW menjadi pelindung dia orang. Faham? Jelas Begitu juga dengan sifat-sifat lain. Kita tengok setiap sifat tu dia mesti ada yang tengah-tengah dan dia ada dua opposite. Satu yang terlampau baik sangat tapi tak bertempat, satu lagi yang teruk sangat. Ni yang saya ingat daripada Syekh Ahmad Al-Hajin hafizahullah, antara ulama Azhar Al-Sharif hafizahumullah. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, linuhu sallallahu alaihi wasallam. Amma linuhu fa fi qawlihi ta'ala fabima rahmatin minallahi linta lahum. Sifat lemah lembutnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adapun sifat lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam firman Allah Taala mafhumnya. Maka dengan sebab rahmat Allah dari Allah Taala engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Surah Ali Imran ayat ke-159. Okey, ya, sama-sama. Rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin wa shiddatuhu 'alal kafirin.
wa masyiddatu 'alal kafirin wa rahmatu 'alal mu'minin. ففي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Sifat tegasnya ke atas orang kafir dan belas kasihnya terhadap orang beriman. Ke-33. Maksudnya ada pun sifat tegasnya ke atas orang kafir dan belas kasihnya terhadap orang beriman, maka dalam firman Allah Ta'ala mafhumnya Muhammad ialah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, yakni yang menunjukkan permusuhan dan bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri. Surah Al-Fatihah ayat ke-29. Hirsuhu ala imani ummatih wa imma hirsuhu ala imani ummatih saya ala imani ummatih wa ra'fatuhu bil mu'minin wa syafaqatuhu ala al-kaffati fi qawlihi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ay yashqa 'alaihi ma shaqqa 'alaikum harisun 'alaikum ay imanukum bil mu'minina raufur rahim. Perhatian baginda ke atas iman umatnya. Ke-34 maksudnya dan ada pun perhatiannya ke atas iman umatnya dan belas kasihan terhadap orang beriman dan belas kasihan terhadap semua, maka firman Allah Ta'ala mafhumnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kaummu sendiri, terasa berat olehnya penderitaan kesusahan yang ditanggung oleh kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, penyantun dan penyayang terhadap orang beriman. Surah At-Taubah ayat ke-128. Maksudnya, perkara yang menyusahkan kamu, perkara itulah yang menyusahkan baginda. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, maksudnya iman kamu. Penyantun dan penyayang terhadap orang beriman. Sini maksudnya Allah SWT. Sini yang ulama sebut bahawasanya Nabi SAW sangat perhatian terhadap iman umatnya. Nabi SAW kalau boleh dia nak selamatkan semua umat manusia. Sehinggalah bayi yang terakhir tu, kalau boleh nak selamatkan semua masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi itu mungkin luar daripada kuasa Nabi SAW. Jadi ada setengah cerita tu Nabi SAW dia menerima kata kecaman ataupun kata-kata yang kesat daripada setengah para sahabat. Dan Nabi SAW memaafkan. Bahkan Nabi SAW bersabar atas iman sesetengah orang seperti sahabat yang nama Uyainah bin Hisn Al-Fazari dan Aqra' bin Al-Habis. Dua nama ni yang famous lah. Dikatakan mereka ni di kalangan munafiqin yang asalnya mereka masuk Islam ni sebab ada kepentingan. Sebab apa? Ada kepentingan. Tapi apabila Nabi SAW berakhlak baik dengan diorang, ambil hati diorang, sampai dikatakan Al-Aqra' bin Habis Al-Tamimi diberikan 400 unta. 100 unta. Itu yang dalam satu peristiwa tu antara yang disebut oleh para ulama. Saya pernah dengar Syekh Ramadan Al-Buti dan ulama lain beritahu para sahabat ridwanullah alaihim, terutama golongan Ansar, dia orang macam ada terasa hatilah ataupun mungkin kecil hati ke atau merajuk wallahualam. Bila maksudnya para sahabat ridwanullah alaihim dengan golongan Ansar ni, orang yang mencintai Nabi SAW lebih pada nyawa mereka sendiri, tapi mereka tak diberikan apa-apalah. Bahkan pas zaman Nabi SAW wafat ni, mereka diketepikan. Jadi mereka tak diberi apa-apa. Tiba-tiba Nabi SAW untuk menjaga hati, untuk menarik hati, menawan hati orang macam
Uyainah bin Hisn Al-Fazari dan Aqra' bin Habis diberikan 100 ekor unta, 100 ekor unta, sampailah jadi 400 ekor unta. Sedangkan para sahabat ni bertahun nyawa, bergadai nyawa, darah masih lagi mengalir di pedang tu. Dan Nabi SAW beritahu dia bagi semua harta ni dan semua benda-benda ni adalah sampah-sampah dunia supaya nak menawan hati dia orang ni masuk Islam. Itu yang dia panggil apa? Itu adalah apa? Saya dipanggil mudarah. Kita menggadaikan dunia ni untuk maslahat akhirat. Mudarah tersilap. Mudarah ke ada lain Dia ada dua, satu mudarah, satu lagi apa? Muarah. Muarah. Apa Syuaib? Tahu tak? Mudarah ke muarah? Tak tahu Ustaz. Mudarah. Mim dal ra alif ta marbutah. Mudarah ni maksudnya kita menggadaikan dunia untuk maslahat akhirat. Jadi Nabi SAW dia beritahu, aku telah mewakilkan iman kamu kepada diri kamu. Maksudnya Nabi SAW beritahu bahawa sahabat ni orang iman kuat. Datanglah ujian macam mana pun dia tetap beriman. Adapun orang-orang macam ni, Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hisn Al-Fazari ni, dia orang ni adalah ketua-ketua puak yang besar. Kalau dia masuk Islam, ramai masuk Islam. Kalau dia syirik ataupun kufur dengan Allah, semua akan kufur, semua akan masuk neraka. Jadi orang macam ni Nabi SAW terpaksa bersabar dan mengeluarkan satu benda yang besar, 400 ekor unta. Satu unta tu berapa harga sekarang? RM1,000 ke atas Ustaz? Tak tahu Ustaz, saya rasa lah RM5,000 ke atas. Nanti cuba cek berapa harga satu ekor unta zaman sekarang. InsyaAllah Ustaz. Jadi Nabi SAW dia dikumpulkan para sahabat ridwanullah alaihim, dia beritahu kehidupan aku adalah kehidupan kamu, kematian aku adalah kematian kamu. Dan kalau kamu ikut satu jalan, nescaya aku akan ikut jalan tu. Dia beritahu. Lepas tu dia beritahu golongan Ansar. Dia beritahu, kamu reda tak? Kamu reda tak bahawasanya mereka ni ambil semua harta dunia ni yang fana ni, dan dia membawa balik harta ni, dan kamu bawa balik Rasulullah SAW. Jadi golongan Ansar reda. Biar golongan yang lemah-lemah iman ni macam Uyainah bin Hisn Al-Fazari dan Aqra' bin Habis ni, biar dia orang bawa harta benda semua ni. Semua dunia dia orang bawa. Tapi kamu bawa balik Rasulullah SAW kepada Madinah. Masa tu antaranya yang cerita ni Syekh Ramadan Buti nangis-nangis teresak-esak. Cukuplah Allah dan Rasul lagi berharga daripada dunia dan seisi dia. Jadi sini dikatakan antara hikmahnya, Uyainah bin Hisn Al-Fazari dan Aqra' bin Habis ni alhamdulillah, lepas tu dia orang jadi muslim yang baik dikatakan salah satu mereka Islam dia menjadi baik, dia jadi muslim yang baik. Dikatakan salah seorang pada zaman pemerintahan Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, hikmah daripada muamalah Nabi SAW. Jadi itulah subhanallah, kadang-kadang kita tak tahu, nampak pada zahir dia seolah macam membazir duit, membagi 400 ekor unta kepada orang macam ni. Rupanya ada hikmah ni. Dan hikmah paling besar, ramai yang masuk Islam. Sebab apa? Mereka ni adalah ketua-ketua puak yang besar. Macam kita ni kat Melayu dikatakan asalnya yang memeluk Islam adalah raja-raja Melayu Kemudian semua rakyat lepas
masuk Islam. Rasanya kita berhenti sini ke? Sudah panjang ni. Boleh. Untuk next class kita buat waktu seperti biasa ke Ustaz? Ha? Untuk next class kita buat waktu biasa ke Ustaz? Waktu biasa minggu depan insyaAllah. Minta ada hal yang mendatang. Minggu lepas saya kena kahwin. Lepas tu minggu ni pula ada emergency. Itu pun tak selesai lagi banyak urusan. Jadi insyaAllah minta minggu depan hari biasa lah, hari Sabtu tu. InsyaAllah. Untuk kitab Syifat tu kita tangguh Ustaz maksudnya kita tak mulakan minggu depan lah. Oh, kita Syifa sepatutnya minggu depan Kalau target ikut poster lah. Kalau tak kita akan ubah Ustaz. Kita tangguh dulu lah. Kita just sebarkan iklan ni dulu. Dan peserta yang masuk Syifa tu boleh masuk kepada Bidayah School ni. Baik Ustaz, insyaAllah. Sini ada siapa yang ada kat sini? Terima kasih kepada siapa yang datang ni? Sri Dedi, Wan Naki, Shuaib. Ni Wan Naki, dulu saya ada sini seorang nama dia Wan Naki. Allah. Ni Ustaz Wan Naki ke yang di queue tu? Ya Ustaz, insyaAllah. Allah. Halo, Assalamualaikum. Ustaz Wan Naki yang di queue tu ke? Ustaz Wan Naki. Ustaz Wan Naki. Ya Ustaz, Ana. Hello. Betul Ustaz? Ya Ustaz. Mungkin orang lain ke? Betul Ustaz. Beliau kata ya. Ustaz kata ya. Afwan. Ustaz Wan Naki ke? Ni ke yang kat di queue dia? Betul ke? Ke Ya, silap Ustaz. orang? Tak dengar? Ya Ustaz, Ana Suara tak dengar Ustaz. Darul Quran. Di Darul Quran. Suara Darul Quran Ustaz. Ustaz memang Ustaz Wan Naki dari Darul Quran Ustaz. InsyaAllah. Ustaz Wan Naki masuk semua kelas kita Ustaz. Bayar semua kelas kita. Shuaib. Ya Ustaz. Shuaib. Ya saya. Suara dengar tak? Macam dia tak kuat. Suara Ustaz dengar. Jelas Ustaz. Suara saya dengar Ustaz. Cuba Wan Naki cakap. Assalamualaikum Ustaz. Kuat sikit. Assalamualaikum Ustaz. Tak apalah. Kita ada masalah dari suara tak jelas. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Saya tak jelas. Tak tahu masalah ni. Jap. Hello, Assalamualaikum. Ya Ustaz. Baru jelas. Ustaz lagi. Oh Ustaz. Minta doa Ustaz. Allah. Ni Shuaib ni senior saya. Ustaz Onaki dia belajar kat Madinah tu. Allah. Dia belajar kat sana. Belajar dengan siapa Ustaz? Saya tak tahu lah. Ustaz Onaki ada belajar dengan ada Habaib lah. Dengan syekh-syekh kat sana. Ke ada? Ada lagi Ustaz, ada dekat sikit nak baru. Allah. Sana Ustaz ada pergi ni ke? Tempat-tempat macam Madrasah Syekh Muhammad Alawi Masjid.
Ada. Ada Ustaz? Ada. Di Madrasah masih hidup Ustaz? Masih. Sebab saya dengar ada orang cakap pihak Wahabi yang menguasai madrasah-madrasah tu. Tapi saya tak pasti lah. Dia selalu juga buat rondaan mata-mata dia ada, tapi kelas tetap jalan juga. Oh, kalau ini soalan sajalah, kalau nak Kelas masuk tetap ada juga. madrasah-madrasah Maknanya Salatiah, Syekh Muhammad bin Masjid tu macam mana masuk? Susah ke? itu sebenarnya dia ada macam temuduga untuk masuk. Dan kalau nak masuk ke Madrasah Salatiah tu, dia kena ada pengesahan visa untuk mengaji di sana. Cuma untuk pelajar Malaysia ni memang susah untuk dia bagi, melainkan pelajar Indonesia. Dan kalau pelajar Malaysia pun ada juga yang masuk ke Salatiah, tapi mereka atas visa kerja. Tapi nak dapatkan visa kerja ni, dia kena ada kafil yang boleh menjadi dhaman, boleh menjadi penjamin lah untuk dorang. Tapi memang susah lah sebab Arab-Arab, orang-orang di sana pun orang takut untuk jadi penjamin sebenarnya. Takut nanti sebab ada kes bila jadi penjamin kepada beberapa pelajar, tiba-tiba ada masalah pelajar tu. Bila ada masalah, maka diorang punya nama, orang-orang di sana, orang Saudi sana, dia akan di blacklist lah siapa yang jadi kafil, siapa yang jadi penjamin bagi diorang lah. Tu Ustaz. Saya tu lah antara yang saya tak puas hati bab untuk belajar agama ni, bab nak belajar di tempat-tempat Ahlussunnah Jamaah ni susah sikit. Saya dengar nak belajar kat India, Pakistan pun nak belajar hadis, dia seolah guna helah-helah yang lebih kurang macam ni lah. Belajar tempat lain, lepas tu visa tu ambil benda lain kan. Jadi Allah alam. Tapi kenapa orang Indonesia diterima pula visa dia? Orang Malaysia tak diterima. Ustaz, mic tak buka Ustaz. Mic tak buka. Ustaz Naki, suara tak keluar. Ustaz tak buka mic Ustaz. Suara mute. Ha, Ustaz, ulang balik. Kenapa orang Malaysia tak diterima visa dia? Orang Indonesia diterima. Dia sebab kalau di sana, dia Malaysia ni memang takkan dapat visa belajar, melainkan kerja. Itu yang pertamalah, melainkan kerja. Dan kerja pula bukan semua visa kerja yang boleh. Bukan semua visa kerja yang boleh. Contohlah kita kata, kalau orang Malaysia nak jadi orang yang cleaner di Masjidil Haram contohnya, memang takkan dapat. Dia hanya akan bagi kepada Indonesia ataupun negara yang lain. Sebab dia ada di kita punya kedutaan kita ni, dia ada macam polisi kita sendirilah. Dan kita pula negara, dia panggil sebagai negara yang lebih atas daripada jenis-jenis pekerjaan. Sebab tu kalau contohnya orang Malaysia kerja di sana, dia tak boleh kerja untuk cleaner dan sebagainya, tak boleh. Dia hanya boleh kerja sebagai nurse, dia hanya boleh kerja, tapi doktor tak boleh. Sebab kalau doktor, gaji dia akan lebih lagi. Jadi doktor ni diorang akan ambil orang Mesir banyak kan. Sebab kalau gaji nurse orang Malaysia, dia akan bagi lebih kurang 18,000 gaji nurse. Tu dia, Masya Allah. Boleh beli banyak kitab lah kan. Tapi kalau Allahumma salli ala Muhammad, kalau untuk kerja-kerja yang lebih atas tak boleh, ataupun kerja yang bawah pun tak boleh. Yang lebih bawah pun tak boleh. Itu dia. Jadinya kalau Nurse saja lah. Nurse. Ustaz, maksudnya nurse saja boleh? Kerja nurse saja? Nurse, kemudian yang keduanya umrah.
Kemudian yang ketiganya untuk kerja-kerja berkaitan dengan pengurusan dan engineering pembinaan bangunan itu sahaja boleh. Selain daripada itu tak boleh. Jadi pelajar Malaysia untuk dapatkan visa Malaysia ni memang susah. Tapi kalau untuk Indonesia sangat senang. Sebab apa? Memang diorang ni dialu-alukan untuk datang bekerja sana. Itu dan kebiasaannya orang Indonesia ni mereka akan diambil oleh orang-orang Arab di sana untuk bekerja dengan mereka. Jadi selalunya yang akan ambil orang-orang Indonesia untuk bekerja dengan mereka ni adalah muhibbin lah, orang-orang yang sadah, sama ada sadah dan sebagainya. Sebab mereka ni boleh diambil untuk bekerja. Kalau orang Malaysia nak ambil bekerja sebagai tukang gaji dan sebagainya, memang susah. Memang tak dapat. Itu masalah dia. Jadi kita ni kalau kita nak dapatkan visa di sana, kita hanya boleh mendapatkan visa kerja umrah, visa kerja nurse, itu boleh. Tapi kalau orang Indonesia, mereka boleh dapat visa sebagai tukang gaji. Visa sebagai amah. Jadi kebiasaan orang-orang Arab yang muhibbin ni, dia akan ambil anak-anak Indonesia, dia akan ambil orang-orang Indonesia untuk diberikan visa kerja, tapi hakikatnya mereka ni dibawa untuk masuk mengaji. Begitu. Gitu Ustaz. Maaf tanya Ustaz. Ya. Maaf tanya Ustaz. Adakah disebabkan pelajar Indonesia tu dibenarkan di Saudi tu atas faktor sebab pelajar Malaysia ada maksudnya salah laku, akhlak dan sebagainya, ataupun berkaitan dengan fikrah jugalah, sebabkan di Indonesia ada Muhammadiyah kan, seperti yang maklum tahulah. Jadi bagaimana tu Ustaz? Dia sebenarnya kita ni dia dipanggil sebagai negara yang dia ada kelas dia, negara kelas ketiga, kelas kedua, kelas ketiga ya. Yang mana memang kita ni kelas ketiga, kelas kedua tu. Tak ingat kelas ketiga kan? Kelas ketiga. Yang mana kita ni dengan kita punya perjanjian kita dengan Saudi, yang Ana sempat pergi ke Jeddah lah tengok di kedutaan. Kedutaan dia punya macam polisi dan juga dia punya peraturan dia untuk orang-orang Malaysia ni masuk ke negara luar. Maksudnya boleh dikatakan di belah Saudi ni dia banyak pekerjaan yang memang dihalang orang Malaysia ni untuk bekerja di sana. Dia bukan sebab kita kata dia adalah fikrah dia ke Muhammadiyah ke dan sebagainya, tidak. Itu yang anda tahulah. Jadinya orang Malaysia ni dia memang takkan diberikan untuk bekerja sebagai seorang pencuci tandas ke ataupun pencuci Masjid Nabawi ke ataupun tukang kebun ke. Memang dia orang takkan bagi. Memang kedutaan Malaysia sendiri yang takkan memberikan. Jadi bila dia dah ada dia punya perjanjian dengan kerajaan Saudi ni, bahawasanya orang-orang Malaysia ni dia takkan boleh ada yang bekerja sebagai begitu. Jadi kalau ada juga yang bekerja, orang Malaysia boleh kena tangkap. Orang Malaysia boleh kena tangkap. Dan memang banyak kes orang Malaysia ditangkap sebab diambil oleh beberapa orang ni untuk bekerja tapi secara haram lah, memang takkan dapat visa. Tapi orang Malaysia, orang-orang Arab ambil untuk bekerja sebagai orang gaji dan sebagainya. Akhir sekali kalau ditangkap, maka akan dipenjara dan akan bawa balik ke Malaysia lah. Jadi selalu kalau orang-orang yang kita nak mengaji ni, orang Malaysia mengaji ni, duduk di sana tu maknanya dia akan pergi umrah, kemudian mereka akan terus duduk di sana tak balik. Itu kebiasaan yang berlaku. Contoh di Bukit Ajiat, contoh lagi di Saulatiah pun ada, di Rubat Sheikh Ismail Zain dan sebagainya. Memang ada juga orang Malaysia yang pergi umrah kemudian tak balik sebab memang susah nak dapatkan visa. Nak dapatkan visa kerja pun harganya mahal. Dan visa sebab apa? Sebab harganya mahal ni kerana bukan semua kerja yang boleh ambil. Begitu. Bukan semua kerja yang boleh ambil. Jadi sikit je kerja yang dapat. Disebabkan sikitnya kerja, dan kerja tu pula kerja yang memang mahal, jadi visa pun mahal. Bila visa mahal, maka ada yang mampu, ada yang tak mampu.
Kalau ada yang mampu tu alhamdulillah lah. Tapi kebanyakannya memang tak mampu lah. Bila tak mampu, maka selalunya mereka akan datang umrah. Datang saja umrah, terus tunggu di sana, tinggal di sana sampai 10 tahun. Itu kebiasaan sana lah. Masya-Allah. Itu lah. 10 tahun tak balik. Oh, pengorbanan besar tu. Ramai Ustaz yang tak balik. Tapi macam mana Ustaz kalau lepas 10 tahun tu ada something ke? Ada denda ke apa ke? Dia kalau lepas daripada 10 tahun, contohlah dia duduk di sana mungkin 10 tahun. Dan sebenarnya memang ramai yang duduk di sana lebih daripada 10 tahun. Ada yang anak pernah jumpa yang duduk di sana 14 tahun pun ada. Yang mengaji di Ajiat 14 tahun ada seorang. Yang lain-lain semua 10 tahun lah. Ada yang 8 tahun ada, subhanallah. Jadi mereka ni Masya Allah, kalau duduk di sana, kemudian masa nak balik tu mereka akan serahkan diri ke kedutaan. Mereka akan pergi ke kedutaan. Kemudian masa sampai di kedutaan tu, kedutaan akan cek baliklah dia punya sejarah dia datang ke sini macam mana. Kemudian bila kita dah datang ke kedutaan, maka kerajaan Saudi ni dia akan ambil kita punya basmah lah. Basmah ni dia akan ambil kita punya 10 jari, cop 10 jari ni. Dia akan ambil kita punya gambar kita dan sebagainya. Tapi kita takkan masuk penjara. Beza dengan negara lain. Kalau negara lain, kalau ditangkap, mereka ni tak ada visa dan sebagainya, maka mereka ni akan dimasukkan ke penjara selalunya selama sebulan hingga 2 bulan. Tapi kalau orang Malaysia ni, kalau ditangkap, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara 2 minggu kemudian balik. Itu kalau ditangkap. Tapi kalau kita ni sempat pergi ke kedutaan, maknanya tak ditangkap oleh kerajaan Saudi, kita sempat pergi ke kedutaan, maka kedutaan akan memberikan perlindungan kepada kita. Ini yang pengalaman yang berlakulah kepada beberapa sahabat yang mengaji di Ajiat. Antaranya Baba Adli, antaranya Baba May dan sebagainya yang mengaji di Ajiat. Jadi kalau mereka ni balik, mereka akan terus pergi ke kedutaan, maka diorang akan duduk di kedutaan. Tapi dengan jaminan kedutaan lah, maknanya polis Saudi ni dia akan dapatkan jaminan daripada kedutaan bahawasanya mereka ni akan duduk di kedutaan dalam masa seminggu sebelum dihantar balik ke Malaysia. Itu sahajalah. Cumanya bila dah balik ke Malaysia nanti, mereka tak boleh datang ke Saudi 5 tahun. Mereka kira diharamkan lah. Diharamkan datang. 5 tahun. Tak apalah, dah lama dah. 10 tahun tak apalah. Dah mengaji. Jadi insyaAllah Azam tak lah insyaAllah. Atau Ustaz boleh kongsi pendapat Ustaz tentang isu kalimah kalimah Allah ni dengan Ustaz ceramah sikit kat YouTube. Allah. Sikit dalam grup ni. Cuba Ustaz kongsi sikit pendapat Ustaz. Madinah ni. Minta maaf lah Ustaz, ada apa namanya, saya nak cerita pasal kalimah Allah ni. Cumanya ialah kita fahamlah makna Allah tu apa dia kan. Ma'budun bil haq, al-istighna' an kulli ma siwah wal iftiqar ilaihi kullu ma'adah tu. Dan dia adalah satu ismul lidzat dan sebagainya. Cuma bagi anak, kalau mereka ni golongan kufar, dia nak sebut, dia sebutlah. Tapi jangan letak dalam Bible lah. Itu yang jadi masalahnya, meletakkan dalam Bible. Walaupun mereka sebut sekalipun, hakikatnya ternafi dengan sendirinya, terbatal dengan sendirinya sebab mereka ni tak beriman dengan sebenar-benar makna kalimah tauhid tu, kalimah Allah. Itu je lah Ustaz lah. tak ada lain lah, biasa-biasa. Minta-minta isu ni, minta-minta ialah orang kata apa, wa makar Allah kan, Allah khairul. Minta benda ni dibuat nak mengelirukan umat Islam, saya jadi mengelirukan agama ni sendiri dan masuk Islam. Dan minta maaf Ustaz, kami Sabtu Ahad ni cuba musakarah kitab lah. InsyaAllah ada rezeki nanti
mengajar apa-apa kitab boleh kan nanti kita kongsi-kongsi muzakarah sama. InsyaAllah Ustaz, boleh Ustaz. InsyaAllah. Anak nak belajar lagi Ustaz ni. Ya, Ustaz sempat lah pergi Bukit Aziat tu, Salutera tu, yang madrasah Syekh Muhammad Alawi Maki tu, apa nama dia? Dia panggil Rubat apa di Rusaifah. Dia panggil Rubat Alawi, Rubat Al-Maliki. Ataupun dia panggil sebagai Rusaifah tempat tu. Itu kalau Rubat Said Muhammad Alawi Al-Maliki lah. Sekarang ni anaknya Said Ahmad Alawi Al-Maliki. Dekat dengan situ ada banyak lagi rubat dekat di situ. Di Mekah saja lebih kurang dikhabarkan lebih kurang 70 rubat. Rubat Said Abbas, rubat Syekh Ismail Zain, rubat-rubat yang lain lah, masya-Allah sangat banyak di Mekah. Cuma di Madinah tak banyak. Sebab di Madinah ni dia punya jabatan agama dia lebih tegas. Jabatan agama dia lebih tegas nak dibanding dengan Mekah. Sebab Mekah ni keturunan kepada Said Muhammad Alawi Al-Maliki, dia punya kekuasaan dia di sana. Sampaikan nama jalan pun ada, nama jalan yang diberikan nama Tariq Said Muhammad Alawi. Cuma kalau di Madinah ni memang taklah, memang agak sukar. Tariq dahsyat juga. Alhamdulillah, Ahli Sunnah Jamaah ada sedikit penguasaan juga. Alhamdulillah. Sebab kami yang luar daripada Makkah, Madinah ni ingat tempat-tempat suci tu dah dikuasai sepenuhnya oleh golongan tu lah. Golongan Ustaz tahu kan? Madinah memang agak sukar lah kalau Madinah. Sebab kalau Madinah ni macam kami di Rubat, kalau ada orang mata-mata lah, mutawik yang datang ke, orang apa jasus yang datang ke, untuk tiba-tiba dia datang, dia masuk, dia tanya ada apa kelas ke apa dalam ni, dia tanya masa kita tengah mengaji lah. Jadi bila dia tanya je, memang Habib akan suruh kita untuk kemas terus. Sebab kemungkinan esoknya tu akan datang polis-polis Saudi lah untuk usir. Jadi rubat di Madinah ni, kalau rubat Rubat Al-Jufri bawah Habib Zain, memang akan ditukar. Sekejap ditukar di sini, sekejap ditukar di sana, sekejap akan pindah ke Kuba. Dan sebenarnya rubat Habib Zain pada awalnya dah pernah dibakar. Jadi di Madinah ni agak ekstrim sikit lah dia punya. Dahsyat tu. Tega Ustaz Tapi Ustaz, maksudnya kita boleh kata yang Makkah masih lagi macam dulu ke apa? Masih boleh dipanggil Serambi Makkah lah, tempat macam kalau kita nak hantar saudara itu masih relevan ke? Ya, kalau nak hantar Ustaz, nak hantar ke universiti itu Ana rasa sebaiknya tidaklah. Walaupun Ummul Qura tu dia punya apa nama, Universiti Ummul Qura tu dia punya pensyarah-pensyarah dia terdiri daripada Asy'ariyah pun ada, yang Ahlussunnah Jamaah pun ada. Cumanya kebanyakan pelajar yang di sana kalau pergi, mereka memang akan melazimi pensyarah-pensyarah yang memang manhaj sanalah. Melainkan kalau Madinah, memang kalau diketahui ada pensyarah yang bermanhaj dengan Asy'ariyah Maturidi ni, maka memang akan dibuang terus. Antaranya anak kepada Syekh Muhammad Awamah. Anak kepada Syekh Muhammad Awamah ni kena buang. Kena diberhentikan daripada universiti sebagai pensyarah. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kalau nak pergi mengaji di sana, sebaiknya pergi belajar sebagaimana yang dibuat oleh setengah daripada pelajar Malaysia ni. Dia pergi terus masuk ke Madrasah Salatiah dan memang tak keluar ke tempat lain lah. Itu kebanyakannya lah. Dahsyat Ustaz. Dibuang terus. Dibuang. Kami di Al-Azhar, puak-puak Salafi Wahabi bersepah dalam universiti tu kan. Tapi tak ada, mereka tak dibuang. Bahkan mereka dialu-alukan. Ini anak Syekh Muhammad Awamah
macam kita ni. Yang tak ada susah. Tapi bukan Syekh Muhammad dijemput ke Madinah untuk jadi pensyarah dengan Ustaz dengar, bukan Syekh Muhammad Awam dan anak dia dijemput jadi pensyarah rasmi ke Madinah. Dulu Ustaz, itu dulunya memang dijemput. Tapi sekarang ni Syekh Muhammad Awamah ni kalau nak pergi ziarah Syekh, memang macam kita main polis sentif tu Ustaz. Memang kita kena apa? Hati-hati. Sebagaimana nak ziarah Habib Zain. Dia dua orang yang antara yang kita kena hati-hati untuk ziarah. Antaranya Syekh Muhammad Awamah dan juga Habib Zain. Kalau dulu memang Syekh Muhammad Awamah ni diangkat. Tapi setelah datangnya makin bertambahnya pahaman Rabi' Madkhali lah. Pahaman Rabi' Madkhali ni memang dia terus kita faham lah kan, pahaman Wahabi Madkhali ni dia memang cantas terus. Tak ada ni. Yang Madkhali ekstrim sikit kan. Memang ekstrim Ustaz. Memang dia punya anak murid dia terlalu ramai. Di dalam jamiah sahaja boleh katakan kebanyakan pensyarah tu adalah anak murid kepada Rabi' Madkhali. Adalah anak murid kepada Rabi' Madkhali. Jadi Syekh Muhammad Awamah ni dulu masih lagi diberikan tempat. Tapi dalam masa lebih kurang 20 tahun lah, 10 tahun ke belakang ni memang terus tak diberikan. Disebabkan pahaman Rabi' Madkhali ni yang telah menular masuk banyak di dalam jamiah. Dan juga di tempat-tempat hai'ah untuk agama, orang-orang yang menguruskan bab agama, semuanya memang bawa manhaj dia. Jadi kalau nak hantar siapa-siapa belajar di Makkah, hantar kat madrasah tu tak balik lah. Kena tunggu 10-15 tahun lah. Macam tu cara dia Ustaz, memang tak boleh balik. Kalau dia keluar saja, ditakuti nanti dia akan terikut fahaman. Sebenarnya memang ada pelajar Malaysia yang datang mengaji di Ajiat, tapi dia pergi mengaji dengan syekh-syekh yang lain juga. Maknanya syekh-syekh yang Wahabi ni lah. Dia pergi mengaji, akhir sekali balik Malaysia keliru. Dia keliru. Dia faham kitab-kitab tentang manhaj salaf ni. Dia faham salaf, tafwid salaf tu dia faham dengan cara yang lain. Itu yang masalah tu. Sebab dia pergi mengaji dengan syekh lain. Akhir sekali dia menghuraikan, antaranya dia menghuraikan Tahawiyah lah apa semua dengan cara yang yang dibawa oleh golongan ni lah, golongan manhaj ni lah. Ramai sebenarnya Ustaz. Dan ramai juga yang famous. Maksud dia fahaman tafwid tu dengan fahaman tafwid salaf Wahabi lah. Bukan yang difaham oleh Maturidiyah Asy'ariyah. Ya Ustaz, dia faham tafwid tu dengan makna takif lah. Takif, tashbih ataupun tajsim lah. Bukan tafwid wa tanzih bagaimana salaf Ustaz. Ustaz macam mana Ustaz? Dari segi pendapat Ustaz yang Ustaz dah nampak banyak benda, dah alami semua. Ustaz galakkan ni kalau kita hantar ni lah generasi akan datang ke Makkah Madinah ni belajar. Ya, maksudnya fokus kita nak pergi kat madrasah tu lah, Salatiyah, Ubak Zain, Habib Zain, Syekh Ahmad Alawi Makki. Digalakkan ke ataupun tak payah? Kalau ikut ana Ustaz, memang sebaiknya yang nak pergi hantar ke sana tu diberikan satu cara jalan, guideline dululah. Dan juga di briefing dulu supaya jelas mereka punya fahaman mereka. Sebab ada sahaja yang okey. Cuma yang kita risaunya bila awal-awal dia mengaji pondok, dia madrasah dan sebagainya. Bila pergi ke sana, akhir sekali dia bila dia tak faham, sehingga dia menganggap semua betul. Akhir sekali semua betul. Bila dah dia bawa kepada tahap semua betul,
tiba-tiba dia mengaji dengan syekh-syekh ni, syekh-syekh manhaj yang lain ni, akhir sekali kita pula yang jadi tak betul bagi dia. Mula-mula kita betul. Kemudian yang kedua, step kedua, semua betul. Yang ketiga, bila dia mengaji dengan syekh sana, kita jadi tak betul, sana saja betul. Itu sebab, tapi kalau boleh lah, bagi anak, sebaiknya tak digalakkan. Melainkan bagi yang betul-betul dah faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga manhaj kita, barulah boleh ke sana. Maknanya sebaiknya dah diajarkan mereka ni bagaimana keadaan kita kata, bagaimana perbahasan kita secara, tak kata ringkas pun tak boleh juga, sebab kebanyakan yang pergi mereka tahu asas. Sifat 20 mereka tahu asas, tapi pergi-pergi akhirnya terikut juga. Maknanya dia kena betul-betul, kita kata rosikh betul lah Ustaz, susah nak kata ni. Memang dalam lah Ustaz kan. Kuat Ustaz, kuat. Orang yang strong lah. Maksudnya kena be aware betul lah, orang kata di tahzir betul lah, orang kata kan, diberi peringatan betul lah mengenai bahi fahaman ni Ustaz. Sebab saya ada juga kawan-kawan, minta maaf Ustaz macam lah, sebab saya ada juga kawan-kawan yang belajar kat Madinah, jadi saya pun risau juga masuk kat universiti, walaupun dia belajar bahasa lah, dia bukan belajar apa ni agama, tapi kita bimbang keadaan dia. Memang Ustaz ada pesan kata kat situ hati-hati tapi dia teruskan belajar kat sini kan, tak tahulah macam mana. Jadi itulah nak tanya pendapat Ustaz juga, sebab saya dengar juga ada yang kata penguasaan kat sana ataupun kerajaan sana, dikatakan Raja Salman sekarang pun dah mula tolak Wahabi katanya, tapi betul ke Ustaz berita tu? Saya cuba cari juga kata-kata Raja Salman tu tak jumpa lagi. Dia sebenarnya sebab tu Ana sebenarnya ada jumpa beberapa orang jabatan-jabatan mufti negeri dan sebagainya. Sebenarnya memang kalau pergi ke Universiti Islam Madinah, pergi ke sana, memang akan 90% lah akan terikut fahaman Wahabi daripada pelajar di sana. Contoh, kalau di zaman Ana dululah, 400 orang pelajar yang betul-betul tak ikut Wahabi, 4 orang saja. 4 orang saja yang ikut. Yang lain semua memang jadi Wahabi. Ada di kalangan mereka sehingga mengatakan kalau balik ke Malaysia, kalau seorang itu buat tahlil, dia lebih teruk daripada berzina dengan mak dalam masjid. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan ada bahaya dan semua. ada juga di kalangan mereka balik rumah dah. Ya, sebab mak ayah dia buat tahlil. Itu salah satulah kita kata. Cumanya kalau nak bagi mereka pergi, memang kita dengar, oh Masya Allah, Mekah Madinah seronok kalau belajar di sana kan. Memang secara lafaznya lah orang kata, tapi bila betul mengaji di sana, dia akan tahu. Dia akan tahu bahawasanya fully pengajian di sana tu adalah pengajian Wahabi lah. Contoh kita kata dari segi fiqah. Fiqah pun, walaupun mereka menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid, mereka guna kitab Bidayatul Mujtahid. Orang yang tak pernah mengaji, tak pernah mengaji fiqah, masuk-masuk saja terus kitab Bidayatul Mujtahid. Itu salah satunya. Supaya apa? Supaya semua jadi mujtahid. Subhanallah. Mujtahid. Mujtahid mutlak ke apa? Imam Syafi'i semua insya-Allah. Bidayatul Mujtahid, bila diorang belajar di sana kitab Bidayatul Mujtahid, kemudian syekh dia tu akan beritahu, okey, dalam pendapat-pendapat mazhab ni, yang mana paling rajih, dia akan tanya kepada anak-anak murid. Dia akan tanya kepada kami. Jadi setiap daripada kami ni akan beritahu lah, yang rajih pada saya begini Ustaz. Yang rajih pada saya yang sahih, semualah dia akan ceritalah. Akhir sekali syekh tu kata, okey, yang paling rajihnya pendapat ini adalah mengikut kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, adalah mengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kata apa? Hukumnya adalah
makro contohnya. Gitulah, itu dalam kitab pengajian di sana. Itu fiqh Ustaz. Maknanya dari segi doktrin mereka tu bukan sekadar dengan akidah, tapi dengan fiqh lagi masuk, hadis lagi, tafsir lagi masuk, semua masuk. Jadi siapa yang mengaji di sana 4 tahun sebenarnya minta maaf lah nak kata. Dia sekali pusing-pusing situ juga. Dia pusing. Kalau dia tak kalau faham nak dapat tak ada langsung Ustaz kan. kalau dia nak dapat bahasa tu boleh lah. Tapi kalau sebaiknya takut nanti dalam dia belajar bahasa tu takut dia terpengaruh. Itu saja. Dan memang sebenarnya kebanyakan daripada pelajar yang belajar sana memang terpengaruh. Itu sajalah yang ni memang tak boleh nak diselamatkan dah. Jadi kalau saya tu masuk sana tu saya tak boleh nak bagi nasihat apa-apa lah kat dia. Ataupun ataupun saya boleh buat checklist sendiri kan. Saya bagi soalan-soalan. Dia paling tidak pun kalau dia balik Malaysia ni dia akan tasamuh. Dia akan yang ni betul, yang ni pun okey, yang ni pun okey. Kadang-kadang dia jadi macam tu je. Itu paling kurang lah. Dan mereka punya cara pula, cara mereka dakwah sekarang ni pun berbeza. Kalau yang balik Madinah sekarang ni untuk tahun-tahun hari ni, tahun ni dan tahun depan ni, kalau mereka dakwah, mereka selalu akan masuk ke masyarakat dengan pengajian tadabbur surah Fatihah, tadabbur surah An-Nas. Dia akan buat macam tu. Dia tak akan kalau dia masuk ke negeri-negeri yang bukan nilah, bukan mengiktiraf ajaran mereka nilah. Contohnya di Negeri Sembilan. Jadi di Negeri Sembilan ni kalau mereka nak ambil tauliah, mereka akan beritahu bahawasanya mereka ni bukan daripada Universiti Islam Madinah. Mereka kata mereka ni diploma sekian, diploma Darul Quran. Akhirnya bila mereka minta saja tauliah, kemudian mereka akan mula dengan tadabbur Fatihah, tadabbur ni, tadabbur tu. Itu kebiasaan pelajar Madinah kalau balik Malaysia. Dia punya cara dia macam tu. Jadi dalam tadabbur tu dia akan sebarkan akidah dia. Allah Akbar. Jangan bahaya Ustaz. Sekarang ni dah banyak tadabbur Ustaz. Macam-macam tadabbur sekarang. Ya. Apa ni minta maaf Ustaz bertanya. Apa ni kiranya macam dia kira macam jadi orang kata apa? Apa yang kalau Syiah tu kita panggil apa, bertakiah jugalah ya Ustaz ya. Dan adakah Jabatan Agama tidak ada metod untuk nak kenal pastilah, maksudnya nak saring betul-betul supaya memang orang yang bertakiah ni takkan orang kata kantoi lah kata kan. Adakah apa Jabatan Agama dapat berlakukanlah untuk saring betul-betul supaya pertamanya mereka takkan beritahu mereka punya sertifikat, iaitu mereka takkan beritahu mereka ni lepasan Madinah. Itu yang pertama. Sebab kalau dia beritahu lepasan Madinah, keadaannya kita punya panel pengundi akan faham, akan tahulah dia ni selalunya kalau Madinah ni mesti dah terikut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ni memang takiyah tu memang ni lah. Kalau kita tahu takiyah ni kan rukun agama Syiah kan. Tapi bagi mereka ni pun sebenarnya sama je. Takiyah ni pun sama juga. Itu mereka namanya amalan mereka daripada dulu lagi. Amalan ajaran sesat ni, ajaran-ajaran yang terkeluar dari Ahlussunnah Jemaah ni begitulah. Mereka akan takiyah. Dan kalau mereka ini nak bila dah dapat tauliah, nak ditarik balik tauliah tu memang susah. Kena ada bukti rakaman, kena ada bukti saksi dan sebagainya. Jadi kalau contoh mereka ni mengajar di tempat kuliah duha muslimat, makcik-makcik yang umur 60 lebih contohnya. Jadi siapa yang nak rakam? Itu satu hal. Kan? Lepas tu makcik-makcik ni pula yang kita kata nak jadi saksi, nanti kita tanya diorang pun tak faham. Contohnya. Cuma yang dia boleh tahu kadang-kadang tu ustaz ni kata tahlil bid'ah dan sebagainya. Contoh macam itulah. Tapi bila kita nak tarik tauliah, mesti mendapat satu bukti yang kukuh. Antaranya adalah rakaman. Macam mana saksi sekalipun, Jabatan Mufti takkan dapat tarik tauliah tanpa ada rakaman. Jadi bab rakaman ni alhamdulillah kalau saya tengok di Selangor kan dia mewajibkan kan. Wallahualam lah, saya tak tahulah. Kan anda tak tahulah kalau di Selangor rasanya mewajibkan rakaman. Tapi kalau di Negeri Sembilan ni tak diwajibkan langsung.
dan memang apa namanya, mereka ni bebas untuk mengajarlah kepada orang awam. Itulah Ustaz tu, dari segi bukti lah, maknanya dari segi teknikal lah. Dari segi teknikal ni memang agak susah untuk ditarik tauliah mereka ni. Betul Ustaz, betul. Apa ni, saya dengar macam fahaman ni pun dah mula menyerap masuk dalam macam Terengganu apa semua kan. Dan kita pernah tahu kalau Ustaz tahu kes, sekian Ustaz lah, saya tak perlu sebut nama lah, yang ditarik tauliahnya di Terengganu, di Kelantan. Bahkan Pahang pun ada juga apa ni, daripada Pahang ditarik tauliah. Tapi yang Pahang tu bukan Wahabi lah, dia Asmaul Husna. Kalau tahu-tahulah kan, Ustaz tahu lah. Jadi memandangkan saya dengar berita-berita macam ni, saya jadi gerun sebab kita tidak ada kuasa dan nak mengajar pun kita bukan guru kan, bukan alim, kita pun talibul ilmu tak sampai. Jadi mungkin ada lah Ustaz, pesanan Ustaz lah untuk kami apa yang patut kita buat untuk bendung, sebab kita tak ada pilihan yang banyak. Kalau nak sebarkan pun tak semua akan percaya kan, mudah-mudah percaya. Jadi macam mana pandang Ustaz? Kalau nak tarik orang belajar pun tak semua nak juga belajar Ustaz kan. Kadang susah juga kan. Jadi macam mana pandang Ustaz? Tak maaf Ustaz, banyak masa pula tarik. Dia kalau ikut pandangannya satu je lah. Ustaz-ustaz sekalian dah ada guru yang baik insya-Allah, Ustaz Fakhrul Razi. Jadi pegang Ustaz Fakhrul Razi, ikut Ustaz Fakhrul Razi pun dah selesai sebenarnya. Allah. InsyaAllah selesai. Jadi itulah anak punya nasihat anak, tak ada lain lah. Sebab apa? Laulan murabbi ma'araftu rabbi. Allah. Laqala man sya'a ma sya'a. Itu je. InsyaAllah. Ada rezeki nanti nak buat, orang kata mungkin kita boleh adakan program bersama ke Ustaz kan? Ustaz Fakhrul Razi mungkin boleh adakan program bersama ke Ustaz dengan Ustaz Wan Haki. Buat forum tu Ustaz. Bincang lagi topik ni macam menarik Ustaz. Mana tahu dah. Itulah Ustaz Wan Haki dia satu pengalaman yang sangat indah lah. Kata apa, berada di Madinah kan, kita pun kita tahu ramai ulama macam Syekh ulama-ulama India kan, yang begitu mencintai Nabi SAW. Semua, saya lupa nama Maulana tu, tapi disebabkan cinta dia orang kat Nabi SAW tu, semua meninggal kat sana kan. Dan ahli Baqi' ni adalah ahli syafaat Nabi kan. Kita pun kalau boleh nak meninggal sana lah, sebaik-baik tempat yang ada dekat dengan Nabi SAW. Jadi itu apa, Ustaz Wan Haki dapat kelebihan tu lah, mujawarah Nabi SAW. Kita kat sini je. Doakan kami. InsyaAllah kalau Ustaz ada ajar apa-apa ni, daurah kitab ke apa, boleh lah kongsi dengan admin. InsyaAllah Ustaz. Boleh Ustaz boleh kongsikan dalam grup terus pun tak apa. Memang kami sangat ngalu-alukan sebenarnya. InsyaAllah Ustaz, apa nama, tak adalah, anak pun mengajar-ngajar, banyakkan mengajar ni je. Ibu-ibu mengajar, makcik-makcik, orang tua mengajar fardu ain lah Ustaz. Itulah. Ustaz biasa kelas malam ke Ustaz? Atau kelas apa ni, waktu hujung minggu ke atau macam mana Ustaz? Nah, kalau kelas Zoom ni memang tak ada langsung, melainkan kelas-kelas di ada untuk pelajar-pelajar pondok, untuk makcik-makcik, untuk ibu-ibu ayah lah. Kebanyakannya kelas-kelas untuk ibu ayah. Kemudian kalau malam selalu daripada pukul 10.30 sampai pukul 1 pagi untuk pelajar pondok. 1 pagi pukul sampai pukul 2 pagi, itu je lah. Jadi kelas-kelas lain tak banyak lah. Jadi kelas daripada pagi sampai ke malam tu selalunya di tempat-tempat ni lah, di tempat pusat pengajian ni, pusat pengajian tu. Kemudian di tempat kuliah Duha Muslimat, kuliah dan juga di Masjid Surau lah, lebih kurang macam tu saja. Kalau hujung minggu ni hari Ahad
hari Ahad ni malam sahaja, malam. Itu kalau hujung minggu lah. Allah, setiap hari macam tu aja Ustaz InsyaAllah. Setiap tu. Allah. Memandangkan masa Ustaz dah full dan pack kan. Kalau ada masa lapang kita ingat nak jemputlah Ustaz sekali kan untuk adakan kelas. Saya boleh bantulah. Sebenarnya saya pun sebenarnya saya pun abang kata tak apa ni, hanya menyediakan platform sajalah. Bukannya kita nak profit ke atau apa. Ni pun persendirian. Alang-alang Ustaz, orang kata Ustaz Fahmi Razif pun sudi nak mengajar kami. Tu yang terjadilah kelas ni. Mungkin akan datang buat untuk kelas Ustaz Wanaki ke secara berasingan, ataupun ada masa kita buat sekali ke Ustaz Fahmi Razif kan. InsyaAllah Ustaz. Buat forum ke, buat kelas sekali ke. InsyaAllah Ustaz. Cadangan akan datang. InsyaAllah. Forum tak biasa. Saya ustaz biasa-biasa je, pasal kampung. Allah. Forum ni biar ustaz besar lah, macam Ustaz Wanaki. Kami menumpang rahmat dan orang kata berkat daripada Ustaz berdua. InsyaAllah kita jumpa lagi ya, minggu depan insyaAllah. Saya ingat minta diri dulu, lepas ni ada hal lain sikit. InsyaAllah. Minta doa Ustaz Wanaki ya untuk kami. Mohon doa Ustaz berdua untuk kami semua. Mohon maaf atas salah silap dan kurang adab. Terima kasih banyak Ustaz Wanaki, Ustaz Fahmi Razif. Allah. Waalaikumsalam ya Sayyidi, insyaAllah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Tutup balik tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.